Ramai yang bertanya apa gunanya kita pada 2018 keluar beramai-ramai 9 hari bulan Mei 2018 untuk kita undi Pakatan Harapan. Ramai yang bertanya apa sebenarnya fungsi kita balik, anak-anak kita daripada luar negeri, ada yang balik, saudara mara kita dari jauh datang untuk undi, apa gunanya? Kalau kita tengok apa yang berlaku baru-baru ini, itulah antara sebab ataupun antara hasil daripada bila kita keluar mengundi beramai-ramai pada Mei 2018. Kalau kita tengok apa yang kita telah berjaya lakukan di Parlimen, iaitu anti-lompat parti, itu juga salah satu perkara yang berjaya kita lakukan dan mengembalikan keyakinan rakyat bahawa undi kita itu adalah satu perkara yang keramat. Undi kita, suara kita adalah perkara yang keramat dan akan jangan lupa ni, best ni. Kalau tidur ni best. Tapi kita tetap ada di sini. Jadi yang saya tegaskan tuan-tuan ialah bila kita berjaya lakukan beberapa perkara, termasuk memastikan bahawa undang-undang seperti pindaan perlembagaan melarang ahli Dewan Rakyat dari melompat parti. Itu kita harapkan dapat memberi keyakinan baru kepada rakyat, kepada para pengundi, terutama mereka yang telah keluar mengundi dulu. Kedua, kalau kita lihat, seperti yang saya sebutkan tadi, bila rasuah, kita kata bosku bukan dia bos sakau. Bos sakau dia, dan sekarang ni tak jauh dari sini, berada di penjara Kajang. Apa yang berlaku itu bukan sebab susuk tubuhnya, tapi sebab kebobrokan, kerosakan yang telah diperlakukan kepada sistem. Kita kena ingat, kita tidak personal dengan Datuk Seri Najib. Kita tidak personal dengan Datin Seri Rosmah. Tapi kita personal bila harta rakyat, duit rakyat telah diperlakukan sedemikian rupa sehingga ada yang mungkin terasa simpati Allah kesian. Memang kesian, tapi kita tak boleh. Boleh nampak ya? Oh, minta ke tepi. Boleh nampak ya? Okey. Baik. Kita akan kamera di sini, tapi tuan-tuan puan-puan, para kameraman ni boleh tepi sikit. Penting. Kawan-kawan nak lihat ya. Kita tak personal kepada Datuk Seri Najib. Tapi kita berasa personal, kita rasa sangat-sangat terkesan. Kita rasa pilu, kita rasa sedih sebab duit rakyat telah dicuri. Duit rakyat telah hilang, besar. Dan sebab Pakatan Harapan menang, sebab satu perubahan yang cukup besar berlaku pada 9 Mei 2018 dengan berubahnya kerajaan yang pertama kali dalam 60 tahun. Maka disitulah kita mula lihat betapa rosaknya sebenarnya apa yang berlaku dalam negara kita. Saya nak ucap tahniah kepada Rahmat dan juga saudara Liu Chin Tong. Sebab selepas Pakatan Harapan ambil alih kerajaan, antara perkara yang telah membantu untuk kita lihat apa sebenarnya yang telah berlaku kepada negara kita ialah bila mereka meminta audit dilakukan terhadap 38-39 perkara, termasuklah kapal-kapal LCS, Littoral Combat Ship, kapal perang. Penting kita tahu sebab kalau tak berlaku perubahan pada 9 Mei 2018, kita takkan dapat lihat apa sebenarnya yang berlaku. Seperti yang telah dibongkarkan oleh saudara Fizi Ramli. Rupanya ada orang yang sambil menyelam minum air, kapal pun tak boleh float, kapal pun tak siap. Tapi rupanya ada yang bukan mengambil kesempatan, mereka betul-betul ambil apa yang sempat. Sebelum ni, Menteri Berkenaan yang dulu satu ketika adalah Timbalan Menteri Pertahanan berkata, perempuan itu bukan bini saya, perempuan itu bukan isteri saya. Kemudian keluar, ya boleh kita kata Allah buka hijab. Malam itu keluar laporan audit forensik BHIC, Boston Holdings, menunjukkan ada
dalam tu ditulis Zainab Muhammad Saleh adalah isteri kepada Dr. Latif. Sampai ke hari ini kita belum dengar beliau yang sekarang telah menjadi seorang menteri mengeluarkan apa-apa kenyataan, menyangkal, menafikan apa yang telah disebut oleh saudara Rafizi dan apa yang telah tercatat di dalam laporan audit forensik itu. Perkara ini kita tak akan tahu, tuan-tuan. Kita tak akan nampak, kita tak akan lihat, kita tak akan sedar. Kalau pada 9 Mei 2018 rakyat Malaysia tidak keluar beramai-ramai menyatakan pendirian, enough is enough. Cukuplah. Waktu itu kita kata ini kalilah. Dan sebab kita keluar beramai-ramai, iltizam kita, tekad kita, semangat kita, suara kita menyebabkan satu perubahan yang sangat besar. Dan hari ini kita lihat betapa rosaknya mereka telah perlakukan bukan sahaja keuangan rakyat, tapi rupa-rupanya perolehan, ketenteraan, pertahanan. Dan yang saya tak boleh langsung lah. Saya tak boleh langsung terima. Bagaimana surat daripada Panglima Tentera Laut. Satu surat pun tidak dijawab, satu surat pun tidak dibalas. Satu surat pun tidak diterima. Tidak dilayan. Bila UMNO kata mereka pertahankan orang Melayu, kenapa kamu tak pertahankan Panglima Tentera Laut? Tan Sri Abdul Aziz yang menempuh cara perolehan kapal-kapal ini. Dia orang Melayu. Dia orang nombor 1. Pegang jawatan Panglima Tentera Laut 10 tahun lebih. Habis 10 tahun, kata silap saya. Kenapa suara Panglima Tentera tu macam diperlekeh, diperkecil? Langsung tak didengar. Akhirnya, sebab 2018 berlaku, baru kita nampak. Rupa-rupanya, di depan rakyat, mereka kata kita pertahankan orang Melayu. Tapi di belakang, bagaimana mereka permainkan kita semua. Bagaimana mereka permainkan tentera laut di Raja Malaysia. Bagi saya tak boleh terima. Saya tak boleh terima bab ini. Saya suka sangat. Saya tak faham kenapa mereka melakukan Panglima Tentera Laut sedemikian rupa. Zahid Hamidi hingga ke hari ini tidak dapat menjawab. Zahid Hamidi hingga ke hari ini tidak dapat menjawab bagaimana beliau dalam masa 2 hari selepas dapat surat daripada Bawsud Dewan Syariah boleh berubah secara total keputusan 2 bulan sebelum itu untuk memilih sistem Sigma dan ubah kepada sistem Kowin. Sigma ini adalah kapal perang, Kowin ini adalah kapal betul. Yang tentera laut mahukan adalah sistem Sigma. Yang Panglima Tentera Laut tegur tu kita nak sistem yang seperti ini. Tapi mereka pilih cara yang lain. Dan bila kita dengar, bila kita lihat, modus operandinya sama saja. Untuk ambil duit rakyat, dia wujudkan company-company nama hampir sama. Tapi rupa-rupanya duit itu telah keluar, hilang selama-lamanya. Adakah mereka ini akan dihadapkan ke muka pengadilan? Ataupun kita nak ikan-ikan bilis sahaja mantan bekas Panglima Tentera Laut yang merupakan Managing Director BNS, dia sahajakah yang perlu dihadapkan ke muka pengadilan? Tidak. Jadi saya harap dalam masa sehari 2 ini Dr. Latif dengan terus terang keluar menyatakan bahawa Zainab Muhammad Saleh itu tak ada kaitan dengan saya. Tak kira lah dia isteri ke, bukan isteri ke. Yang penting bila kita lihat audit report itu siap dengan nombor IC. Mungkin bukan yang bersih yang kita dapat lah. Penafian tidak cukup. Saya rasa perlu diteliti, perlu disiasat. Saya sarankan mungkin kita kena buat laporan polis. Mungkin kita kena buat laporan polis. Minta polis siasat berdasarkan laporan audit ini. Buat laporan polis. Buat. Sani, buatlah lagi laporan polis. Awak tu dah boleh berjalan 2-3 bulan sudah. Hege-hege dia. Dengan tungkatnya macam. Boleh. Esok Sani akan pergi buat. Bagi Sani akan pergi buat laporan polis. Oh, ketua penerangan
keadilan mengarahkan. Tapi tuan-tuan dan puan, penting perkara ini. Ini semua kita takkan tahu. Perkara ini semua kita takkan nampak, kita takkan baca kalau kita tidak keluar beramai-ramai untuk nyatakan pendirian pada 9 hari bulan ini. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan, kalau ada sesiapa yang kata tak ada guna kita mengundi tahun 2018, tak ada guna kita serahkan kepada Pakatan Harapan, tak ada guna kita nampak perubahan yang besar pada waktu itu, tak ada perubahan pun. Yang kita dapat RM30. Itulah yang diratip oleh Cyber Troopers UMNO, tim-tim bos sakau, ya, yang sekarang ni masih aktif, bergerak. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu ingatkan bahawa PRU ke-15 boleh berlaku bila-bila masa. Boleh berlaku anytime. Parlimen boleh bubar bila-bila masa. Malah setiap kali kita baca UMNO berkumpul di PWTC, kita dah boleh macam boleh dengar dah. Itulah yang mereka nak. Sama ada Ismail Sabri nak ataupun tak, itu mereka tak kisah. Sebab mungkin ada di kalangan mereka yang merasakan sekiranya tak dibubarkan parlimen pada waktu ini, maka apa yang berlaku kepada bos sakau mungkin akan berlaku kepada yang lain. Mereka tak nak rakyat tahu apa sebenarnya yang berlaku di sebalik tabir. Mereka tak nak kita nampak, mereka tak nak kita sedar apa sebenarnya yang telah mereka, aktiviti mereka yang mereka lakukan dalam gelap, dalam diam. Mereka mengambil apa yang sempat, tapi sebab pada 2018 kita keluar, kita lipat, kita keluar, kita semat. Jadi hari ini mereka tidak dapat manfaat. Mereka nakkan manfaat, kita tak boleh benarkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita berceramah dan kita mulakan siri jelajah ini, yang saya nak tegaskan, ceramah sahaja tak cukup. Facebook, TikTok, Twitter, Instagram dan sebagainya tak cukup. Tak cukup kalau pada bila tiba hari mengundi nanti, cuma kita sahaja yang keluar mengundi. Tak cukup. Maka tuan-tuan dan puan, saya sarankan, saya tegaskan, saya pohon, ingatlah apa kejayaan kita pada 2018. Apa yang telah kita sama-sama lakukan, satu saat detik yang bersejarah, mengubah hala 7 negara. Mula kita perbaiki kebobrokan, kerosakan yang telah berlaku. Kita nak pastikan Malaysia ini diletakkan di hala 7 ataupun arah yang betul, yang selamat, yang lebih baik dan lebih adil untuk kita semua. Dan itu hanya boleh berlaku sekiranya pada PRU ke-15 nanti, hari mengundi nanti, kita keluar beramai-ramai dan kita tolak BN dan PN. Kenapa? Kenapa kita tolak PN? Sebab orang yang duk sakau dalam projek NCS tu, dulu dia dalam UMNO, sekarang ni dia dalam Bersatu. Jadi ini yang ahli parlimen itu dulu dia selalu cakap, 2 kali 5, 5 kali 2 ni kong kali kong punya orang. Jadi tuan-tuan dan puan, BN ke PN ke, bagi saya dua-dua tak boleh pakai. Yang benar-benar akan mempertahankan hak rakyat, yang benar-benar akan bangkit untuk memartabatkan rakyat, tak lain tak bukan daripada Pakatan Harapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tugas kita, tugas hakiki kita ialah untuk keluar menghasut rakyat keluar mengundi. Boleh atau tidak? Boleh. Kita semua penghasut. Bukan untuk mencuri, merompak, mensakau, bukan. Tapi untuk memperbetulkan keadaan. Itulah tugas hakiki kita, untuk menghasut ke arah kebaikan dan ke arah keadilan. Setakat itu dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.